Baik, kembali dalam fokus minggu depan. Tadi kita bercakap berkaitan dengan lebuh raya dan sebagainya, bagaimana untuk mereka pulang ke kampung menggunakan perkhidmatan lebuh raya, dan juga pastinya antara perkara-perkara yang penting adalah untuk kawal emosi dan sebagainya. Walaupun ada berlaku kesesakan, itu antara cabaran, dan juga mungkin selepas 2 tahun kita tidak pulang berhari raya. Ini antara nikmat yang perlu kita syukuri pastinya. Tetapi ada satu lagi perkara penting untuk kita ketengahkan. Apabila menjelang musim perayaan ataupun Aidilfitri, mungkin ada gangguan-gangguan lain seperti bekalan air dan sebagainya. Terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan Selangor, ada pencemaran sungai, dan disebabkan itu gangguan bekalan air kepada pengguna-pengguna turut terjejas. Bagaimanapun menerusi laporan hari ini, Lembaga Urus Air Selangor atau LUAS mengesan terdapat pencemaran bau seakan diesel di muka sauk loji rawatan air LRA Sungai Semenyih. Dan namun apa yang dijelaskan oleh Exco Infrastruktur dan juga Pertanian Negeri Selangor, Izham Hashim, dalam pemantauan statik luas di 1.5 km muka sauk tersebut, mendapati tiada tumpukan minyak yang dikesan di sungai, dan persempelan telah pun dilakukan oleh LUAS untuk dianalisis lanjut, dan beberapa lokasi yang berpotensi menjadi punca pencemaran telah disiasat oleh LUAS merangkumi aktiviti pengorekan pasir di Sungai Semenyih dan juga di Sungai Beranang. Ini antara isu-isunya kita pernah bawakan kepada anda berkaitan dengan apa yang berlaku di beberapa sungai, terutamanya melibatkan Selangor. Tetapi dalam tempoh dan juga perkara ini, bila antara isu-isu ini dapat diselesaikan segera. Jadi saya nak bersama dengan aktivis alam sekitar Amlir Ayat ketika ini menerusi talian telefon. Assalamualaikum Cik Amlir. Waalaikumsalam, Ya. Intan. Apa khabar? Soalan utama ataupun mungkin soalan jelas untuk kita ketahui, bila isu-isu pencemaran, isu-isu gangguan bekalan air ini dapat diselesaikan, terutamanya di Selangor ini? Ya, terima kasih, Ihsan. Saya rasa isu kekurangan air ataupun pencemaran air, malah banjir ini, kalau kita lihatkan keadaan ataupun trend pengurusan yang berlaku sekarang dan keadaan pembangunan yang pesat berlaku di Selangor, termasuk di Lembah Kelang, khususnya di Lembah Kelang, saya rasa kita akan berhadapan dengan isu ini di masa-masa akan datang. Saya lihat kita masih lagi agak ke belakang. Kan ke belakang dari sudut kita tidak melakukan sesuatu, tetapi trend pembangunan yang tidak terkawal ini terlampau pantas sehingga kita tidak boleh nak keep up. Kita tidak boleh cope dengan masalah-masalah pencemaran yang berlaku akibat daripada pembangunan ataupun kemajuan yang tidak terkawal ini. Ini satu isu yang sentiasa kita bincangkan dalam kalangan pengurus-pengurus yang dibincang oleh dalam kalangan pengurus-pengurus air dan juga pentadbir-pentadbir negeri. Bukan sahaja di Selangor, malah juga di negeri-negeri lain, khususnya negeri-negeri yang maju seperti Pulau Pinang dan seumpamanya. Ini adalah kerana kita masih belum berupaya lagi untuk melaksanakan kaedah pemantauan dan penguasaan yang berkesan. Jadi apabila ini berlaku, ditambah pula dengan kesedaran yang lebih meruncing ialah kesedaran yang kurang dalam kalangan korporat, sektor-sektor korporat yang jarang, yang saya lihat jarang menekankan isu-isu kualiti air dan juga kesejahteraan rakyat. Mereka lebih mementingkan kemajuan ataupun kejayaan ekonomi dalam bidang masing-masing. Jadi apabila ini berlaku, kita akan sentiasa menghadapi masalah ini. Ya, Dan juga Cik Amli, antara perkara penting apabila isu ketiadaan air ini, masyarakat atau pengguna terus melihat kepada pengendali bekalan air berkenaan. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya apa yang berlaku adalah disebabkan oleh industri dan juga mereka yang tidak bertanggungjawab dan sebagainya. Bagaimana kalau nak cakap berkaitan dengan pemantauan ini, kita tidak boleh melihat kepada pemantauan menyeluruh. Mungkin ada kekangan di situ dan di sini. Tetapi dalam masa yang sama, bagaimana untuk kita menyedarkan
pihak industri ataupun sistem pembangunan yang lebih efisien untuk memastikan tidak berlakunya pencemaran ini, tidak sewenang-wenangnya membuang sisa berkenaan ke dalam sungai dan sebagainya. Apa tindakan lain yang boleh kita buat sebenarnya, Encik Amli? Okey. Isu ini harus ditangani dengan secara holistik, ya, Ihsan. Kita perlu melihat daripada kesemua sudut, dari sudut pemantauan, penguasaan dan juga kesedaran dalam kalangan setiap sektor industri, khususnya industri-industri yang berisiko tinggi mencemarkan sungai. Contohnya tadi kita bercakap berkenaan dengan industri perlombongan. Dan juga saya juga tidak mustahil juga pencemaran ini datang daripada industri-industri yang berkaitan dengan kejuruteraan. Misalnya workshop atau bengkel-bengkel ataupun industri-industri yang banyak menggunakan diesel ataupun bahan api fosil. Jadi kesemua sudut harus dilihat. Misalnya salah satu yang sering orang sebut ialah penguasaan dan pemantauan. Bagaimana untuk kita memantapkan penguasaan dan pemantauan? Dulu kita ada ura-ura ataupun cadangan untuk menggunakan drone untuk memantau kawasan lembah-lembah sungai yang penting untuk bekan air. Jadi apakah keberkesanan drone ini, kita nak tahu sebab sejumlah wang yang besar telah digunakan untuk melaksanakan program ini ataupun kaedah ini. Dan selain daripada itu, pemantauan juga harus dilaksanakan dengan berkesan, khususnya dalam kalangan industri-industri yang mempunyai potensi tinggi untuk mencemarkan sungai. Jadi semua ini perlu dilihat dan masyarakat juga harus disedarkan bahawa mereka mempunyai peranan yang penting untuk memantau bersama-sama kerajaan untuk memantau keadaan sungai. Kalau mereka lihat ada sesuatu yang tidak kena ataupun meragukan dari sudut pencemaran, ada orang buang sampah, buang bahan-bahan yang berkemungkinan yang toksik, mereka harus laporkan segera kepada pihak luar ataupun Jabatan Alam Sekitar. Selain daripada itu, pihak Jabatan Alam Sekitar dan pihak Lembaga Urus Air Selangor umpamanya boleh bekerja bersama-sama menyelaraskan aktiviti-aktiviti mereka untuk memastikan bahawa mereka boleh melaksanakan pemantauan dan penguasaan ini secara cekap dan berkesan. Ini sangat penting. Sebab apa? Kalau tidak ada usaha bersama ini, maka kita akan lebih terkebelakang dalam usaha untuk mengejar pembangunan ataupun kadar pembangunan yang pesat dalam negeri Selangor, khususnya di Lembah Kelang. Dan selain daripada itu, agensi-agensi lain juga harus memainkan peranan penting, especially khususnya agensi kerajaan yang mempunyai peranan dalam menentukan hala tuju industri di negeri Selangor. Misalnya, kalau kita lihat ada industri-industri, ada agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk memberi kelulusan kepada industri-industri untuk melaksanakan operasi, untuk menjalankan operasi mereka atau membuat industri mereka, maka agensi-agensi itu haruslah memastikan bahawa industri-industri ini mempunyai keupayaan dan juga melaksanakan aktiviti-aktiviti rawatan sisa toksik kalau mereka ada sisa toksik. Jika ada saja industri yang didapati didirikan secara haram, dia ada yang wujud secara haram, terus tutup. Jangan benarkan ia beroperasi lagi dan pantau semula. Pantau lagi sama ada dia masih menjalankan operasi tersebut. Sebab di Selangor ni kita tahu banyak industri-industri haram yang walaupun tak dapat kebenaran tapi mereka terus melakukan operasi. Kerana usaha pemantauan ini sangat sukar dijalankan di Selangor sebab terlalu banyak industri di Selangor. Dan mana-mana industri yang walaupun secara undang-undangnya, secara teknikalnya, ia boleh beroperasi tetapi tidak beroperasi berdasarkan undang-undang, termasuklah pematuhan kepada pembuangan ataupun rawatan sisa toksik pun harus ditutup ataupun setidak-tidaknya diberi amaran dan ditutup secara sementara sehinggalah mereka melaksanakan apa yang telah diarah oleh agensi-agensi tersebut berdasarkan kepada undang-undang yang sedia ada. Jadi seperti mana yang saya sebut tadi, pemantauan dan pelaksanaan di Selangor ini harus dijalankan dengan terus-terusan. Sebab apa? Industri sentiasa berkembang di Selangor. Dan saya faham
Lembaga Urus Air Selangor, Jabatan Alam Sekitar, mereka mempunyai kekangan dari sudut tenaga manusia dan juga kewangan. Ya, kadang-kadang ada industri yang didenda ataupun disaman berdasarkan kepada jumlah kos perawatan yang diakibatkan oleh rawatan terhadap pencemaran yang diakibatkan oleh kilang tersebut, mereka tak boleh bayar sebab terlalu tinggi. Mereka diisytiharkan muflis. Jadi akhirnya Lembaga Urus Air Selangor umpamanya terpaksa cover kos tersebut. Dan duit ini daripada siapa? Daripada rakyat juga. Jadi akhirnya kita menghadapi masalah kos yang sangat tinggi dalam kalangan agensi-agensi yang melaksanakan usaha-usaha penguatkuasaan ini. Ya. Dan juga Encik Amli, kalau kita melihat kepada bagaimana sesuatu isu itu diselesaikan oleh Air Selangor dan sebagainya, apabila ada berlaku pencemaran, adakah kita melihat kepada penyelesaian yang cepat ataupun yang segera untuk memastikan bahawa bekalan air itu tidak terputus kepada pengguna terlalu lama? Bagaimana Encik Amli melihat kepada konsisten ataupun kecepatan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab? Okey, kan berdasarkan kepada pemerhatian saya dan juga perbincangan saya dengan beberapa pihak dalam pengurusan air di Selangor, mereka boleh dikatakan secara relatifnya tindakan yang diambil oleh agensi-agensi tersebut termasuklah Air Selangor amatlah pantas. Kalau kita tengok di Selangor ni, di Selangor ini pemantauan yang dilakukan di loji-loji tersebut, di loji-loji rawatan air mentah ini amat kerap. Boleh dikatakan setiap jam, 24 jam, setiap jam mereka memerhatikan kualiti air sebelum air tersebut masuk ke dalam, air tersebut dihantar terus kepada para pengguna. Jadi ini satu langkah yang sangat baik bagi saya. Malah kadang-kadang mungkin kalau keadaan agak serius, mungkin mereka melakukannya dengan lebih kerap. Kalau negeri-negeri lain, mungkin tak sekerap itu. Mungkin satu hari sekali ataupun sehari 2 kali, 3 kali, disebabkan kemajuan ataupun pembangunan industri di sana tidak begitu kerap sehingga menimbulkan keperluan yang tinggi untuk mereka menjalankan pemantauan secara kerap di loji-loji. Tetapi di Selangor ini, kalau setakat di loji rawatan air mentah itu, berdasarkan pengetahuan saya, pemantauan yang dijalankan itu adalah amat kerap dan tindakan yang diambil juga sangat pantas. Ya? Jadi ini satu perkara yang perlu yang saya rasa sangat bertuah lah kalau di Selangor ni, sebab kita menjalankan pemantauan yang sangat kerap. Cuma apa yang menjadi masalahnya ialah mungkin di hulu-hulu loji tersebut, air daripada mana air datang, daripada mana di kawasan-kawasan yang ternyata mempunyai risiko yang tinggi untuk mencemarkan sungai. Mungkin dari sudut itu mungkin kita menghadapi isu pemantauan. Ya, sebab terlampau banyak kawasan-kawasan dan kita bukan terlalu banyak kawasan-kawasan yang berpotensi untuk mencemarkan sungai. Jadi kita pun mempunyai kekurangan tenaga untuk melaksanakan pemantauan, sebab pemantauan ni dia bukan kejap, ya, dia bukan setakat kita duduk situ tengok, ambil reading sikit, ambil bacaan sikit, kita terus tahu. Tak. Dan saya juga ingin melihat, membawa contoh misalnya di beberapa buah negara termasuk Singapura. Apa yang berlaku ialah bagi setiap kilang-kilang yang beroperasi kita panggil alur keluar ataupun outlet, di mana sisa itu akhirnya keluar termasuk ke dalam laluan air ataupun ke dalam sungai, diletakkan ada satu kita panggil sensor lah. Sensor di setiap alur keluar sisa setiap industri itu, di mana sensor ini akan terus disambung ke Jabatan Alam Sekitar di sana ataupun agensi alam sekitar di sana, yang akan mengesan secara real time di ibu pejabatnya apakah bahan-bahan yang keluar daripada kilang tersebut dan berapa banyakkah bahan yang keluar. Jadi teknologi ini sudah ada di negara-negara lain. Dan kita pun boleh buat teknologi itu. Kita tak perlu ambil ataupun upah orang negara luar buat teknologi itu. Kita ada universiti-universiti, kita ada institusi-institusi
penyelidikan tinggi yang boleh institusi pengajian tinggi dan juga penyelidikan yang boleh membantu untuk melaksana ataupun membuat bahan seperti itu dan kita gunakan di kilang-kilang yang ada di Malaysia. Dan itu antara mungkin cadangan dan juga antara pendekatan yang perlu kita lihat dan juga kita ambil untuk memastikan bahawa tak ada lagi industri yang mungkin melaksanakan ataupun menjalankan aktiviti-aktiviti seperti ini yang memberi kesan kepada pengguna-pengguna air terutamanya di Selangor ini. Terima kasih kepada aktivis alam sekitar Cik Amli Ayat, dan juga kita mengharapkan bahawa nak raya ni minggu depan supaya tak adalah isu-isu ataupun kesan-kesan ketiadaan air disebabkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Baik, itu saja waktu yang kita ada dalam Fokus minggu depan. Saya Ihsan Yahya dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Jumpa lagi.